Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan sambung lagi ulang kaji kita menggunakan kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Haji Said Haji Ibrahim, iaitu bekas Mufti Negeri Sabah. Pada kesempatan kali ini kita akan sambung ulang kaji di bahagian fasal yang kedua, iaitu pengenalan akidah tauhid dan keistimewaannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pengertian akidah tauhid dan keistimewaannya. Akidah tauhid mempunyai pengertian yang sama, iaitu ilmu yang menyelidiki dan memeriksa kepercayaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dan sam'iyat dengan dalil yakiniyah dan akliyah dan nakliyah yang boleh menghilangkan semua keraguan yang ada di dalam hati seseorang manusia. Apakah itu sam'iyat? Sam'iyat ialah perkara-perkara yang ghaib yang hanya didengar melalui Quran dan hadis, seperti syurga, neraka, mahsyar, mizan, sirat al-mustaqim dan lain-lainnya. Akidah tauhid adalah suatu ilmu yang mendedahkan kebatilan, keraguan dan pendustaan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang beriman yang mempercayai Allah, rasul-rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar yang tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW menyerupai seorang Arab bertanya mengenai Islam, iman dan ihsan. Rasulullah SAW menjawab mengenai iman melalui sabdanya, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan beriman dengan takdir baik dan jahatnya. Riwayat Muslim dan Bukhari. Akidah tauhid mempunyai peranan penting untuk menetapkan keimanan di dalam hati seseorang serta meyakinkan kewujudan Allah dan mentauhidkannya. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini kewujudan Allah dan mentauhidkannya serta mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala bersifat kamalat, iaitu sifat kesempurnaan dan maha suci dari sifat kekurangan. Akidah tauhid juga mempunyai keistimewaan yang unggul, kerana di dalam akidah tauhid dibahaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, di mana masalah-masalah ini tidak dibahaskan secara khusus di dalam ilmu-ilmu yang lain, kecuali di dalam ilmu akidah dan tauhid. Keistimewaan akidah tauhid yang membahaskan keimanan adalah terkandung dalam firman-firman Allah Ta'ala yang berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير." Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat.
Kami pohonkan keampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu jualah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ta'ida wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya itu. Dan sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Surah Nisa ayat 136. Yang ketiga, firman Allah, Laisal birra an tuwallu wujuhakum Kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat, dan segala malaikat dan segala kitab-kitab dan sekalian Nabi. Surah Al-Baqarah ayat 177. Akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Akidah seseorang yang berasaskan keterangan dan dalil, sama ada dalil nakli dan dalil akli, adalah akidah yang sahih dan sah imannya, dan mereka tidak termasuk dalam firqah orang yang muqallid yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan iman mereka. Dalil nakli ialah bukti yang dinukil dari Quran atau hadis, manakala dalil akli ialah bukti yang didapati mengikut akal fikiran manusia secara mantik dan logik. Ilmu akidah, aqaidul iman atau ilmu tauhid yang berasaskan dalil nakli adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah sahabat-sahabatnya. Tauhid sebagai ilmu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya belum wujud lagi. Sekalipun para ulama Islam sepakat mengatakan bahawa tauhid adalah dasar yang paling utama untuk mengenal Allah dan menjadi pokok dalam ajaran-ajaran agama Islam. Ilmu tauhid tumbuh lama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semasa hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiah, iaitu mendidik dan mengasuh sikap dan watak bertauhid kepada para sahabat di dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari, dengan memberi contoh teladan selaku seorang rasul dengan peribadinya sebagai seorang insan yang hidup bertauhid. Dan semangat tauhid ini tertanam di dalam hati seseorang yang beriman. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang ke segenap pelosok dunia, dan umat Islam telah berjaya menundukkan kuasa-kuasa besar ketika itu seperti Parsi di timur dan Romawi di barat. Dan umat Islam mendapat kesempatan mempelajari dan menimba ilmu mereka itu. Oleh itu, semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama di negeri-negeri Parsi, Yunani dan lain-lainnya, mereka terjemahkan. Isi kandungan buku-buku itu dan pemikiran-pemikiran ahli-ahli falsafah kuno yang ada di dalam buku-buku tadi, semuanya mereka pelajari dengan tekun
dan kaji dengan sepenuh penelitian. Ilmu-ilmu baru yang mereka dapati dalam buku-buku yang telah diterjemahkan itu turut merangsang perkembangan daya fikir umat Islam di masa itu, sehingga mereka juga menjadi pemikir-pemikir baru yang berkemampuan melahirkan idea-idea yang baru pula. Namun tidak semua ilmu itu baru ini bersifat positif. Malah ada di antara ilmu-ilmu tu yang boleh menyesatkan akidah umat Islam. Tetapi dengan semangat kebebasan berfikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasaskan wahyu ilahi, para intelektual Muslim dan ulama Islam mengkaji pemikiran-pemikiran baru itu sejauh mana persamaan dan pertentangan pemikiran mereka dengan akidah dan tauhid yang telah ditanam di hati setiap orang yang beriman. Tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam kemudiannya menjadi perbahasan di kalangan cendekiawan Muslim dan para ulama Islam, sehingga berkembang menjadi suatu ilmu yang menerangkan bagaimana seharusnya seseorang Muslim itu membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya, di mana ilmu itu dinamakan ilmu akidah atau juga dikenali sebagai ilmu tauhid. Keterangan dan huraian serta dalil-dalil. Menurut akidah Islam dan ajaran tauhid, seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya dengan berasaskan dalil nakli ataupun dalil akli. Mereka yang mengasaskan akidahnya dengan berdalilkan dalil-dalil tersebut adalah dikira sebagai seorang Muslim yang beriman. Dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya dengan berasaskan dalil nakli adalah berdalilkan firman-firman Allah Ta'ala. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yughsil laylan nahara wa yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras silih berganti, dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan segala makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Al-A'raf ayat ke-54. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Surah Taha ayat 14. Firman Allah yang ketiga, Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Anbiya
ayat yang ke-22. Dan yang keempat, firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tempuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak sesiapa pun yang setara dengannya. Surah Ikhlas ayat 1 hingga 4. Dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, seseorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya berasaskan dalil akli yang ijmali, iaitu wujudnya makhluk-makhluk di alam dunia ini, membuktikan wujudnya penciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Mengikut akal fikiran manusia, adalah mustahil sesuatu benda di alam ini wujud dengan sendirinya tanpa penciptanya. Secara khusus, makanan yang sudah masak dan dihidangkan adalah mustahil akan dimasak dan terhidang sendiri tanpa wujud orang yang memasak dan yang menghidangkannya. Satu bukti yang cukup jelas terbentang di hadapan mata kita dan tidak boleh ditolak oleh akal fikiran manusia tentang kewujudan Allah dan keesaannya yang berdalilkan dalil akli ialah wujud diri kita, iaitu manusia sendiri, dan wujud bumi dan langit, matahari dan bulan, daratan dan lautan, haiwan-haiwan yang melata di bumi, ikan-ikan yang berenang di dalam air dan lain-lainnya adalah mustahil ataupun tidak diterima oleh akal fikiran manusia. Wujud sesuatu itu di dalam alam dunia ini jika tidak ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Kesimpulannya, setiap makhluk yang wujud di alam dunia ini tidak akan wujud sendiri, malah ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, wujud makhluk-makhluk di alam dunia ini adalah menjadi dalil kewujudan Allah dan keesaannya yang didapati oleh akal fikiran manusia secara logik dan mantik sebagai dalil akal yang ijmali yang bersandarkan dalil nakli dan bukan mengikut logik akal semata-mata. Satu hakikat fitriyah yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang yang beriman bahawa langit dan bumi serta makhluk yang ada di kedua-duanya dan juga diri kita manusia sendiri telah wujud di muka alam ini. Justru itu kita wajib beriman dengan kewujudan Allah dan keesaannya dan tidak seharusnya kita berasa syak dan ragu-ragu lagi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Afillahi sakkun fatiris samawati wal ard. Patutkah berlaku sebarang syak tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Surah Ibrahim ayat 10. Sehubungan dengan ini, orang-orang musyrikin apabila ditanya kepada mereka siapakah yang menjadikan mereka, mereka akan menjawab Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah sikap dan pendirian orang-orang musyrikin itu di dalam firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanyakan mereka siapakah yang menjadikan mereka, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Jika demikian, bagaimana mereka telah dipesongkan daripada menyembah dan mengesakannya? Surah Az-Zukhruf ayat 87. Jawapan orang-orang musyrikin ini sebenarnya bukan jawapan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kerana mereka hanya mengakui Allah Ta'ala itu yang menjadikan mereka, sedang ibadat mereka masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah
melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Surah Yusuf ayat 106. Perbincangan dan kesimpulan. Akidah atau tauhid ialah yang pertama, memastikan kesahihan iktikad seseorang mengenai ketuhanan, kerasulan dan sama'iyat dengan berasaskan dalil-dalil nakli dan akli. Mendedahkan pendustaan dan keraguan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang beriman, yang mempercayai Allah, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab Allah dan hari akhirat, qada dan qadar. Menetapkan keimanan di dalam hati seseorang serta meyakinkan kewujudan Allah dan keesaannya dan mengiktikadkan Allah bersifat kamalat, sifat kesempurnaan dan maha suci dari sifat kekurangan. Membahaskan masalah-masalah keimanan yang menjadi keistimewaan yang unggul dalam akidah dan tauhid yang tidak didapati perbahasannya secara terperinci dan ilmu-ilmu yang lain. Mengenal pasti sejauh mana kesahihan i'tikad dan keimanan seseorang yang mempercayai Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar tanpa dalil, sama ada dalil nakli ataupun dalil akli. Akidah yang berasaskan dalil nakli adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat baginda. Akidah seseorang yang berasaskan dalil nakli atau dalil akli adalah akidah yang sahih dan sah imannya, dan mereka tidak termasuk dalam golongan orang yang muqallid. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tauhid belum wujud lagi. Sekalipun tauhid menjadi dasar utama mengenal Allah dan menjadi pokok ajaran Islam. Semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mentarbiah para sahabat sikap dan watak bertauhid, dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku seorang rasul adalah hidup bertauhid. Semangat hidup bertauhid, Islam berkembang ke seluruh dunia dan menguasai kuasa-kuasa besar ketika itu, iaitu Parsi di timur dan Romawi di barat. Dengan tertakluknya Parsi dan Romawi di bawah kuasa Islam, buku-buku yang ditemui oleh umat Islam di perpustakaan lama di negeri Parsi, Yunani dan lain-lainnya diterjemahkan dan dikaji isi kandungannya dengan teliti. Buku-buku dari pemikiran ahli falsafah kuno yang ditemui di perpustakaan Parsi, Yunani dan lain-lainnya merangsangkan daya fikir umat Islam itu sehingga menjadi pemikir baru dan melahirkan idea-idea baru yang tidak semuanya bersifat positif. Malah terdapat juga pemikiran baru itu menyesatkan akidah. Intelektual Muslim dan ulama Islam mengkaji pemikiran baru itu dengan berasaskan wahyu ilahi untuk memastikan sejauh mana kesahihan pemikiran baru tadi dari sudut akidah dan tauhid. Tauhid sebagai intisari ajaran Islam telah menjadi perbahasan cendekiawan Muslim dan para ulama Islam dan menjadi suatu ilmu yang membahaskan keimanan dan iktikad. Seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya dengan berdalilkan dalil nakli atau akli, dan mereka diakui sebagai seorang Muslim yang beriman. Seseorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya dengan berdalilkan dalil akli yang ijmali, iaitu wujud makhluk-makhluk di alam dunia, membuktikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk yang wujud di alam ini tidak akan wujud sendiri tanpa penciptanya dan adalah mustahil pada akal fikiran manusia secara logik dan mantik perkara itu boleh berlaku. Setiap orang yang mukallaf wajib menerima satu hakikat fitrah bahawa langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang ada di kedua-duanya dan diri manusia sendiri yang telah wujud di alam ini membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya, dan wajib beriman kewujudan Allah dan keesaannya tanpa merasa syak dan ragu-ragu. Wallahu a'lam. Setakat itulah dulu ulang kaji kita. Kita
Dalam fasa yang kedua iaitu pengenalan akidah tauhid dan keistimewaannya. Mohon maaf di atas kekurangan dan bacaan yang tersasul dan mungkin ada yang bacaan yang tidak tepat. Semoga sesi ulang kaji ini ada memberi sedikit manfaat kepada kita semua dan menambahkan ilmu pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan juga sidang pendengar. InsyaAllah pada kesempatan lain yang di lain masa kita akan sambung lagi di fasa yang ketiga iaitu kepentingan akidah dalam Islam di muka surat 21 insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.